Halo kepada semua pelajar, selamat kembali ke Cikgu Kong channel. Okey, jadi saya Cikgu Kong. Hari ini saya akan kongsi dengan anda berkaitan dengan bab 1 matematik tambahan PSSM fungsi ya. Okey, so hari ini saya akan bincang 1.1.1 menerangkan fungsi dengan perwakilan grafik dan tata tanda. 1.1.2 menentukan domain dan julak bagi suatu fungsi. 1.1.3 menentukan image suatu fungsi apabila objek diberi dan sebaliknya. Okey, jadi sebelum kita bincang dengan lebih mendalam lagi, okey, jadi kita impas kembali dulu apa yang anda telah belajar di tingkatan 2 kalau tak silap saya. Di tingkatan 2 bab yang ke-8 graf fungsi muka surat 148, 149 dan sebagainya. Anda pernah belajar hubungan. Okey, kita tengok dulu hubungan. Apa itu hubungan? Cuba imbas kembali apa yang pernah anda belajar di tingkatan 2. Hubungan ialah satu ikatan atau perhubungan antara set A dan set B. Hubungan boleh diwakili dengan 3 cara, iaitu 1. Gambar raja anak panah, saya rasa anda masih ingat. 2. Pasangan bertertib. 3. Graf. Okey, jadi cuba kita tengok pada soalan contohlah diberi set A 5, 6, 7, 8 dan set B 10, 12, 14, 16. Hubungan daripada set A kepada set B ialah 2 kali bagi. Okey, jadi maksudnya anda wakilkan hubungan ini dengan 3 kaedah dan 3 cara tadilah. So, kita cuba kita wakilkan 3 cara. Okey, 1. Gambar raja anak panah yang tadi kita bincang betul. So, saya lukiskan gambar raja anak panah. Ini gambar raja anak panah. Okey, set A, set B. Okey, so A ada 5, 6, 7, 8. B ada 10, 12, 14, 16. Okey, so sekarang hubungan dia apa? 2 kali bagi. So 2 kali maksudnya apa? Darab 2 lah kan? 5 darab 2, 10. 6 darab 2, 12. 7 darab 2, 14. 8 darab 2, 16. Okey, so ini adalah gambar raja anak panah. Kalau nak tuliskan hubungan, tulislah 2 kali bagilah. Okey, so ini adalah gambar raja anak panah. Yang kedua, pasangan tertib. Betul, pasangan bertertib. Jadi kita akan tuliskan pasangan bertertib. Okey, kurungan 5, 10, koma, dia macam titik koordinat. Ini adalah X, ini adalah Y. Okay, lepas itu 6, 12, so 7, 14. Kita boleh tengok di sini juga lah. 7, 14. Lepas itu 8, 16. Tutup kurungan. So, anda boleh nampak sebenarnya ini sebenarnya adalah titik koordinat. Dan ini adalah XY, XY. Semua adalah XY, XY. Okey, dan yang ketiga, anda nak wakilkan hubungan ini dengan apa? Graf. Dengan graf. Jadi saya buat lakaran graf. Lakaran sajalah. So, kita tahu set A di sini. A ialah X, B ialah Y, betul? Okey, so set A ada 5, 6, 7, 8. Okey, set B ada 10, 12, 14, 16. Okey, so sini kau sifar lah. So plot 5, 10.
Angka pun boleh, titik pun boleh lah. 6, 12. Okay. 7, 14. Dan 8, 16. Okey, so ini adalah hubungan. Hubungan boleh diwakilkan oleh tiga bentuk. Satu, gambar raja anak panah. Dua, pasangan bertertib. Dan tiga adalah graf. Okey, so kita teruskan. Seterusnya, pengelasan jenis hubungan. So, hubungan tadi kita boleh wakilkan dengan tiga bentuk. Sebenarnya hubungan itu ada 4 jenis. Okey, kita tengok hubungan yang pertama. Hubungan satu kepada satu. Bermakna sini adalah objek, ini image. Betul tak? Jadi hubungan satu kepada satu maksudnya objek, image. Semua satu-satu saja. Okey, yang kedua, hubungan satu kepada banyak. Bermakna objek satu. Tapi dia ada banyak image. Nampak tak? Image ada 3. Objek B, image E, F, H. Dia banyak image. So, satu kepada banyak lah. Yang ketiga, hubungan banyak kepada satu. So, banyak kepada satu maksudnya objek itu banyak. Banyak objek. Kamu nampak tak? 3, 2, tolak, negatif 2, negatif 3. Ini semua kepada image dia 4. Ini maksudnya hubungan banyak kepada satu. Dan seterusnya, yang terakhir adalah hubungan banyak kepada banyak. Jadi banyak kepada banyak macam mana? Banyak kepada banyak sebenarnya adalah macam ni. Objek P ada image E dan H. Objek C, lepas itu bila objek satu ada 2 image, dan kita tengok image pula. Image E ini ada 2 objek, nampak? Image E ada objek P dan C. Kalau sebegini, dia adalah banyak kepada banyak. Ataupun kamu tengok contoh satu lagi. Itu ada yang keliru. Contoh satu lagi, kamu tengok di sini. Kita tengok objek dulu. Objek A ada 2 image, betul? Kamu tengok objek A ada 2 image. Okey, bila kita nak tentukan dia banyak kepada banyak atau tidak, so, kamu tengok lagi apa? Tengok lagi image itu. Satu image ada 2 objek. Apa? Yang pertama yang hitam itu satu objek A ada 2 image SY. Dan kedua yang merah itu satu image Y ada 2 objek AB. Dan kalau kamu tengok seterusnya, banyak kepada banyak, dia kadang-kala bukan setiap kali dia kadang-kala kebanyakannya akan bentuk Z. Dia akan bentuk Z lah kebanyakan. Kamu nampak dah Z, bentuk Z itu ataupun Z sini. Okey, jadi tapi yang ini tak bentuk Z. Itulah saya bagi contoh yang detail lah supaya anda faham. Okey, so saya ingat ini tak ada masalah. Kita buat sebenarnya kita buat ulang kaji saja. Okey, so hubungan tadi saya sudah beritahu ada 4 jenis. Okey, so apa kata kita tengok pada contoh soalan. Okey, soalan 1. Apa jenis hubungan ini? Kita tengok apa jenis hubungan ini. So, pertama sekali anda mesti tengok objek Y ada 2 image. Betul? So, ini adalah satu kepada banyak. Boleh? Satu kepada banyak. Soalan 2 pula. Okey, kita semestinya setiap kali gambar raja anak panah. Yang mungkin bentuk graf, mungkin pasangan bertertib. So, kalau dia adalah graf, ini boleh tengok. Ini X kan? X. Ini Y. So, X, Y. Betul? X, Y. X, Y. Nampak tak? Satu-satu semua. Akhir sekali X, Y. Anda boleh nampak dia adalah satu kepada satu. So, tulislah. Satu kepada satu.
Kalau anda tak pasti, anda boleh lukiskan gambar raja anak panah. Okey, soalan 3 pula. Ini adalah apa? Pasangan bertertib. Jadi kalau kamu tak pasti, apa kamu buat? Kamu lukiskan gambar raja anak panah. Okey, 5, 7, 9. Lepas itu 3, 6. Jadi kamu ini tengok 5, 3. So 5 ke 3 lah. 7, 3. 7, 6. 9, 3. So, dan 9, 6. Oh, tengok. Banyak. Dan kalau kamu tengok-tengok, macam ada Z kan? Betul tak? Macam ada Z. Jadi kamu kena pastilah. Satu objek 7 ini ada 2 image. Betul? Lepas itu apa lagi? Tengok image pula kan? Betul? Image 3 ini ada 2 objek. So, dia adalah, jawapan dia ialah banyak kepada banyak. Okey, so kita teruskan dengan soalan yang keempat. Okey, so soalan 4 ialah, anda boleh tengok objek 7, 8, image dia negatif 1. Okey, lepas itu anda boleh tengok lagi, okey, objek dia 9, image dia 2. Nampak? Ini yang merah itu ialah 2 objek pada 1 image. Kalau yang biru ini ialah 1 objek pada 2 image. So, ini adalah banyak kepada banyak. Okey, So, seterusnya, soalan yang kelima. Kita tengok. Soalan yang kelima ini, objek 2, 3, image dia 12. Okey, jadi ini adalah banyak kepada 1. Okey, jadi saya ingat yang ini tak ada masalah. Okey, kita akan teruskan ke bahagian tanda-tanda fungsi. Okey, jadi kalau anda tengok satu fungsi f dari set A ke set B ditandakan oleh seperti ini. Ini bermakna semua unsur dalam set A dipetakan kepada set B oleh fungsi f. Okey, so fungsi f yang memetakan x kepada 2x tolak 3 ditulis sebagai. So, anda tengok ini fungsi f lah. Kalau f, kalau g, fungsi g lah. Yang memetakan x, ini x adalah objek. Okey, ini macam gambar raja anak panah kan, betul tak? Anak panah kepada 2x tolak 3. Atau anda boleh tulis f dalam bracket x objek sama dengan 2x tolak 3. Ini dua-dua kaedah kita menulis lah. Satu fungsi boleh diwakili oleh huruf kecil seperti F, G, H dan sebagainya. Okey, jadi kita tengok soalan 1 sekarang. Contoh soalan 1. Jadi, kalau nak anda tuliskan tanda-tanda fungsi, anda mesti tengok dulu hubungan dia. Hubungan set P dan Q ialah apa? Tengok 6 jadi 3. Apa hubungan dia? Tolak 3. Tolak 3. Kalau tolak 3, kamu tengok 12 bagi 6. 12 tolak 3. Bukan 6. Jadi bukanlah. Apa kata 6 bahagi 2? Betul. 6 bahagi 2, 3. 12 bahagi 2, 6. 14 bahagi 2, 7. 18 bahagi 2, 9. Jadi semua bahagi 2 mesti sama dengan image yang ada di sinilah. Sebab ini objek, sebelah sini objek, sebelah sini image kan. Jadi bila 6 bahagi 2, 3. Semua bahagi 2 dia mesti menepati nilai di set Q di situ. Jadi anda tuliskan tanda fungsi f x betul setengah x. Sebab tadi semua bahagi 2 kan.
Ataupun anda boleh tulis juga sebegini pun boleh. Okey. F X X per 2. Sama sajalah. Dan satu lagi kaedah. Di sini ada dua atau. So, anda boleh tulis begini juga. F dalam kurungan X sama dengan setengah X. Boleh, Okey. Jadi, boleh saya teruskan? Okay, soalan 2. Kita tengok soalan 2 pula. Tengok hubungan dia. Kadang-kadang dia bagi hubungan. Kadang-kadang dia bagi hubungan. Hubungan ialah punca kuasa 2. Kalau punca kuasa 2 macam mana? Maksudnya 4 punca kuasa 2 jadi 2. 9 punca kuasa 2, 3. Atau negatif 3 kan? Tapi sini 3 je lah. 16 punca kuasa 2, 4 kan? Jadi anda tulislah. Anda tulis F X punca kuasa 2X. Jadi dia tak bagi ini ialah F atau dia tak bagi pun ini sama ada ini F ke, G ke, H ke. So, suka hatilah. Kalau anda nak tulis G pun boleh. Okey. So, ini pun samalah. Anda boleh tulis sebegini. Ini pun sama. Okey. Jadi seterusnya soalan 3 kita tengok. Soalan 3 ini dalam bentuk pasangan bertertib, betul? Ini X, ini Y, ini X, ini Y, ini X, ini Y, ini X, ini Y. 1/3, 1/5, 1/8, 1/10. Dan Y adalah 3, 5, 8, 10. Okey, so ini dia. Boleh. So, kalau macam ini, cuba anda tengok apa hubungannya. Jadi hubungan dia sebegini kan. F X ialah 1/X. Boleh? Anda boleh gantikan dan cuba betul tak? So, anda boleh gantikan F objek 1/3 sama dengan image dia berapa? 1 objek 1/3. So, 1 bahagi 1/3 ialah 3 lah kan? Boleh? Anda boleh gantilah. Okey? So, maksudnya 1 bahagi 1/3 ialah 3. 1 bahagi 1/5 ialah 5. 1 bahagi 1/8 ialah 8. 1 bahagi 1/10 ialah 10. Maka betul lah. Right? So, anda boleh tulis sebegini juga. Jadi ini adalah tata tangga fungsi. Okey? So, saya teruskan. Okey? Jadi kita teruskan fungsi sebagai sejenis hubungan khas. Okey, so dalam suatu fungsi, semua objek dalam domain mesti dipadankan dengan hanya satu image dalam kodomain. Okey, so saya percaya anda masih ingat apa itu domain, kodomain, betul? Right? Domain maksudnya sebelah sini semua. Okey, 4, 9, 16, 25. Kodomain 2, 3, 4, 5. Anda sudah belajar ini di tingkatan 2. So, dia kata dalam suatu fungsi, semua objek dalam kodomain, semua objek mesti ada satu image sahaja. So, itu sangat penting. Kamu mesti ingat. Tetapi, semua image dalam kodomain tidak semestinya dipadankan dengan objek dalam domain. Maksudnya objek mesti ada hanya ada satu image. Image tak semestinya ada objek. Jelas, Okay. Seterusnya, kita boleh katakan bahawa hubungan 1/1 dan hubungan banyak kepada 1 ialah fungsi. Okey, jadi kita tengok hubungan 1/1 ini fungsi.
Okay, hubungan banyak kepada satu. Ini adalah fungsi. Ini bukan fungsi, bukan fungsi. Okey. Jadi ingat 3 syarat dia sebagai fungsi. 1, hubungan 1 kepada 1. 2, hubungan banyak kepada 1. Dan yang ketiga, anda mesti ingat objek mesti ada image, tetapi image tidak semestinya ada objek. Okey. So, kita tengok pada soalan supaya anda lebih faham. Soalan A. Soalan A kita tengok, nyatakan sama ada hubungan berikut ialah fungsi atau bukan. Soalan A ialah fungsi atau bukan fungsi. So, kita tengok soalan A. Soalan A ialah fungsi. Kenapa? Sebab setiap objek mempunyai satu image. Nampak tak? Objek hanya satu image. Ataupun hubungan 1/1. Ini 1/1 lah. Okey. Saya sudah beritahu tadi, syarat yang ketiga adalah image tak semestinya ada objek. So, bolehlah dia fungsi lah kan. Okey, B kita tengok. B ialah fungsi atau tidak? Bukan fungsi, betul? Kenapa bukan? Sebab objek 6 ini mempunyai 2 image. Nah, saya boleh katakan bahawa ini adalah satu kepada banyak hubungan dia. Nah, jadi dia bukan fungsi lah. Ia ke bukan? C bukan. Kenapa bukan? Sebab objek 5 tiada image. Okey. D bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Okey. Kalau anda tak boleh nampak macam ini, anda buat lakaran lah. Lakaran untuk gambar raja anak panah. So, 3, 5, 9, 12, 2, 4, 6, 8. Boleh? So, 3, 2. So, 5, 4, 6. 5, 4, 6. Okay. 9, 2. Dan 12, 8. Lukiskan gambar raja anak panah. Anda akan dapati bahawa dia bukan fungsi. Okey, sebab kenapa dia bukan fungsi? Ini adalah banyak kepada banyak. Betul? So, dia bukan fungsi lah. Okey. E. Ya atau tidak? Ya. Mestilah ya, sebab dia adalah hubungan 1/1 kan? Ataupun kamu lukiskan gambar raja anak panah lah. Ini kalau hubungan 1/1 senang mau tengok kan? Kita boleh tengok terus. Okey, seterusnya F. F ialah fungsi ke bukan? F bukan fungsi. Okey, so anda boleh lukiskan gambar raja anak panah. Kalau anda tengok F ini sebenarnya adalah hubungan 1 kepada banyak. Nampak tak? Sebab 3 tolak 2, 2 kan? So, bermakna dia bukan fungsi lah sebab dia hubungan dia ialah 1 kepada banyak. Okey? So, saya harap anda faham lah. Okey, jadi saya teruskan. Macam mana pula kita tentukan sama ada dia fungsi atau bukan kalau graf? Kalau tadi kita boleh tentukan fungsi atau bukan fungsi melalui 3 syarat. Betul? Anda boleh tengok semula. Dia adalah 1 kepada 1, hubungan banyak kepada 1. Satu lagi, objek mesti ada image. 3 syarat. So, kalau graf, macam mana kita nak tentukan? So, kalau graf kita boleh gunakan ujian garis mencancang. Okey, ujian garis yang, maksudnya ujian garis yang menegak lah macam ni. Tapi senang saja. Bila kamu gunakan lukiskan satu garis lurus yang menegak, mencancang,
So, kalau dia sentuh satu titik, bermakna dia adalah fungsi. Ini fungsi. Tengok ni, satu garis yang menegak, mencancang, dia sentuh dua titik. So, ini bukan fungsi. Boleh? Okey, so kita tengok pada soalan contoh ABC di bawah ini. Okey, A, ini fungsi ke bukan fungsi? Gunakan garis menegak. So, dia sentuh satu titik saja. Kecuali pada X sama dengan 1 yang tidak memotong mana-mana titik. Tapi kita consider ni satu titik, ni satu titik. So, dia adalah fungsi. Soalan P, kita cuba, dia memang sentuh satu titik aja. Mana-mana garis mana-mana garis yang menegak. Dia sentuh satu titik, mana-mana pun satu titik. Okay, so fungsi. Bahagian C pula, gunakan garis yang menegak, satu garis, berapa titik? 1, 2. Dia sentuh 2 titik. Bila dia sentuh 2 titik, ini bukan fungsi. So, saya ingat sangat jelas. So saya teruskan. Okey, seterusnya saya akan bincang berkaitan dengan macam mana kita tentukan domain, kodomain, objek, image dan julak bagi suatu fungsi. Dan sebenarnya domain, kodomain, tingkatan 2 pun anda sudah pernah belajar. Okey, so kita tengok soalan 1 dulu. Okey, soalan 1. Domain sebenarnya adalah semua unsur dalam set P. Di mana objek 3, 6, 9, 12 ini adalah domain. Sebelah sini pula dinamakan sebagai kodomain. Maksudnya kodomain adalah unsur iaitu image 9, 18, 27, 36 dan 39 juga. Walaupun 39 bukan image. Okey. So, saya akan tuliskanlah untuk soalan ini. Domain mesti letak kurungan 3, 6, 9, 12. Tutup kurungan. Kodomain 9, 18, 27, 36, 39. Semua. Okey, lepas itu apa lagi? Domain, kodomain, objek. Objek ialah 3, 6, 9, 12. Dia sama dengan domain tapi dia tak ada kurungan. Nampak tak? Okay. Image. Image di sini. Betul tak? Image, anda mesti tahu image ialah yang ada hubungan dengan objek baru image. Jadi image ialah 9, 18, 27, 36. Dan last sekali, julak. Julak ialah kurungan 9, 18, 27, 36. Dia sama dengan image. Mesti ada hubungan dengan objek baru dikenali sebagai julak. Dan dia mesti ada kurungan. Soalan 2. So, kalau soalan 2, anda tak boleh nak tengok melalui graf. So, anda boleh buat apa? Boleh buat gambar raja anak panah. Saya cuba buat gambar raja anak panah. 2, 4, 6, 8. Okay, ini ialah 3, 5, 6, 7. Betul? So, 2, 3. Okay, 4, 7. Lepas tu 6, 4, 7, 6, 5. Seterusnya 8, 6. Okay. So, anda sudah buat gambar raja anak panah. Jadi sekarang anda boleh tuliskan kan? Boleh tuliskan. Gambaran domain.
2, 4, 6, 8. Kodomain 3, 5, 6, 7. Okay. Objek 2, 4, 6, 8. Image 3, 5, 6, 7. Dan satu lagi adalah julat, seperti ini. Julat. So, bermakna semua lah kan? Image tu 3, 5, 6, 7. Okey, jadi yang ini saya ingat senang juga. Ingat semua ada hubungan. Sebelah sini semua ada hubungan, maka dia adalah semua merupakan image dan semua merupakan julat. Okey, saya teruskan ke soalan yang ketiga. Soalan 3. Kita tengok dulu. Domain sama dengan 1, 2, 3. Kodomain 10, 11, 12, 13. Objek 1, 2, 3. Image image 11, 12. Sebab 10 tak ada hubungan, 13 tak ada hubungan dengan objek, jadi dia bukan image. Julat sama dengan image tapi dia ada kurungan. Okey. Kalau kodomain masukkan 13 dan 10 jugalah. Tapi image dengan julat dia mesti ada hubungan. Objek adalah 1, 2, 3. Okey. Okey, jadi kita teruskan ke bahagian menentukan domain, kodomain dan julat bagi suatu fungsi. Ini yang tadi itu adalah gambar anak panah, graf dan juga mungkin pasangan bertertib. Tapi kalau katakan dia bagi dalam bentuk graf, bagi dalam bentuk graf, nak kamu tentukan domain, kodomain, julat bagi suatu fungsi. Jadi macam mana anda nak tentukan? Okey, so sekarang kita tengok macam mana kita nak tentukan domain, kodomain dan julat bagi fungsi diskrit dan fungsi selanjar. Okey, kita tengok fungsi diskrit dulu. Fungsi diskrit, apa maksud diskrit? Diskrit ialah satu graf yang terdiri daripada titik-titik yang hanya integer. Tiada garisan yang menyambungkan titik-titik. Nampak tak? Dia tak ada garisan yang sambungkan titik-titik ini. Seperti contohnya kita wakilkan hubungan dalam bentuk graf. Itu adalah fungsi diskrit lah. Okey. Yang selanjar, satu graf yang terdiri daripada garisan atau lengkung. Ini selanjar lengkung. Mungkin dia adalah garisan seperti ini. Jadi ini adalah selanjar. Okey. Jadi kita boleh tentukan macam mana kita nak tentukan domain, kodomain dan julat bagi fungsi selanjar. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, so macam mana kita nak tentukan domain, kodomain dan julat bagi suatu fungsi selanjar. So kita tengok pada contoh yang diberikan di situ. Okey, kita tetapkan kita tentukan domain dulu. Domain. Kita tahu kalau kita tengok pada sini domain adalah bahagian ini. Julat adalah bahagian inilah. So domain F ialah 0 sifar sampai 3. So sifar 3. Okey, seterusnya kodomain F. So kodomain F ialah kita tengok sini lah kan. Ini domain. Ini kodomain. Semua sini. Dari 2 ke 6. So 2 F X
6. Okey. Dan julat. Macam mana kita tentukan julat dia? Julat untuk X ialah dia sama dengan kodomain. Okey tak? Jadi ini adalah fungsi selanjang macam mana kita tentukan domain dan julat dia. Okey. So kita teruskan. Okey, jadi bahagian terakhir yang saya nak bincang dengan anda semua hari ini adalah macam mana kita tentukan image atau fungsi apabila objek diberi dan sebaliknya. Okey, jadi saya selesaikan soalan 1. Bagi setiap fungsi yang berikut, cari image bagi objek X yang diberikan. Jadi anda mesti faham dengan konsep sebegini dulu. X sama dengan contohnya lah 2X tambah 3. Jadi anda mesti faham X ini adalah input ataupun kita katakan ialah objek, dan sebelah right hand side 2X tambah 3 ini adalah output. Boleh? Ataupun kita katakan sebagai image. Saya selesaikan soalan 1 dulu. Okay, soalan 1. Kita nak cari apa? Cari image. So, cari image lah. Okay. So, cari image bagi objek X yang diberikan. Jadi X dia bagi 3. X sama dengan 3. Kita gantikan semua X sama dengan 3. Boleh? Gantikan semua X 3. So, X3 sama dengan 6 tambah 3. X3 jawapan 9. Okey, jadi kalau anda rujuk pada gambar anak panah, 3 ialah objek, 3 ialah objek, 9 ialah image. Jelas So anda akan dapat jawapan 9 lah. Okey, kalaulah dia bagi X ialah negatif 1. Okay, so anda ganti X sama dengan negatif 1. X negatif 1. Okay. Jadi X negatif 1 sama dengan 2 negatif 1 tambah 3. So, X negatif 1 sama dengan negatif 2 tambah 3. Akhirnya jawapan adalah 1. Dapat bermakna kalau objek ialah negatif 1, image ialah 1. Soalan 2. Gx sama dengan X kuasa 2 tolak 5. Dan dia bagi objek ialah sifar. So, kalau X sifar, saya ganti sifar lah. So, G objek sifar, jawapan dia negatif 5. Kalau 4, so saya ganti 4 lah. Boleh? Kalau X ada kuasa 2, anda mesti kuasa 2 juga. So, G4 16 tolak 5. G4 sama dengan 11. Okey, ini soalan 2. Soalan 3 melibatkan pecahan. So, pastikan anda dapat selesaikan juga. So, 3 ialah Hx sama dengan 9 bahagi 2x tolak 3. Okey, X tidak sama dengan 3/2 sebab kalau X ialah 3/2 bermakna yang di bahagian bawah itu akan jadi sifar. Kalau sifar tu make error lah kan. Jadi kita tak boleh sama dengan 3/2. Sebenarnya yang ini tak melibatkan pengiraan lah. So, bila X sama dengan 3, H3 sama dengan 9, 2 darab 3 tolak 3. So, H3 akan sama dengan 9, 6 tolak 3, 3, 3. So, anda akan dapat H objek 3, image pun 3.
Okey, kalau 1, so H1 9 bahagi 2 darab 1 tolak 3. H1 sama dengan 9, 2 tolak 3. H1 sama dengan 9 bahagi negatif 1. So, anda dapat negatif 9. Okey, jadi seterusnya kita akan cari objek. Kalau soalan bagi image. Jadi kita tengok pada soalan 1. Okey, so tadi saya sudah beritahu ini objek, ini image. Baik, so sekarang dia kata image adalah 5. Okey, so image adalah 5. 5 sama dengan 2x tolak 1. Pindah 1, 6. So, x ialah 3. Okey, so kalau image adalah 11, so maksudnya 11, 2x tolak 1. Pindahkan 1 jadi tambah 12, 2x, x ialah 6. So, anda dapatlah objek. Jadi anda cari image. Okey, saya teruskan pada soalan 2. Soalan 2 sebenarnya sama sajalah. Jadi, fx sama dengan 5x tambah 3. Image tolak 7. So, negatif 7. 5x tambah 3. Pindahkan 3 jadi negatif 10. So, x ialah negatif 2. Boleh? Kamu pindahkan 5 jadi bahagi kan? Kalau 13, 5x tambah 3. Pindahkan 3. Tolak 3. Baik. So, 10. X ialah 2 lah. Dan soalan terakhir, 3. Untuk cari objek lah. Fx sama dengan 3x tambah 7. So, kalau image dia 4. 4. Jadi 4. 3x tambah 7. Pindahkan 7. Tolak negatif 3. 3x. Pindahkan 7. Negatif 3 sama dengan 3x. So, x sama dengan negatif 1. Dan kalau image dia 1. So, 1 sama dengan 3x tambah 7. Pindahkan 7. 1 tolak 7. Anda dapat negatif 6. 3x. X sama dengan negatif 2. Okey, jadi saya bagi 2 soalan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan objek dan image. Okey, satu diberi fungsi ini cari f3. So, anda tahu bahawa ini adalah f3. 3 ini adalah objek. Baik, jadi saya akan gantikan 3 ke dalam x lah. So, f3 sama dengan 6 tolak 4. F3 sama dengan 2. P. Nilai x jika image dia 3x. Nilai x maksudnya dia mau cari objek lah kan. Jadi image 3x. So, P. Ini soal, ini fungsi. So, objek x, image ya 3x. Jadi ini image kan. So, 3x. Boleh. Pindahkan 2x. Okey, jadi anda dapatlah jawapan objek yang negatif 4. Okey. Soalan seterusnya, akhir. Okey, dia bagi fungsi fx sama dengan 3x tambah 5. Cari A, objek. So, dia mau cari x lah tu. X. Jika image adalah 8. Jadi, anda mesti ingat ini image. Ini image. So, 8. Tinggal 5 jadi tolak.
dan X sama dengan 1. So, anda sudah dapat objek lah. Ini A ya. P, nilai P, dia mau cari nilai P jika P sama dengan 11. Anda mesti tahu. Sekarang ini objek ialah P. Image ialah 11. So, nanti masuk objek ialah P ke dalam mana? X. So, ini fungsi yang diberi ya. So, nanti X sama dengan P. So, F P. Boleh? Dan jangan lupa image ialah 11. Image ialah 11. Ini kan image. So, 11. 6. P ialah 2. So, anda dapatlah nilai untuk P. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Saya bincangkan 1.1.1, 1.1.2 dan 1.1.3. Okey, jadi itu saja. Saya harap apa yang saya kongsikan bersama anda boleh membantu anda. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak kerana melayari Cikgu Kong channel. Okey, kita jumpa lagi. Bye.